Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, kita nak kongsi apakah kenyataan daripada Sanusi dan anak kepada anak Fadeno merespon balik apa yang Sanusi kata. Okey, kenyataan yang dibalas kepada Sanusi, PAS yang sebenarnya memiskinkan Kedah, Kelantan dan Terengganu. Menteri Besar Kedah Sanusi Makno diminta bermuhasabah diri selepas mengeluarkan kenyataan mendakwa negeri jelapang itu diarahkan menjadi miskin. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Pematang Pasir Fahmi Fazil berkata PAS sepatutnya belajar bertanggungjawab dan PAS sepatutnya belajar bertanggungjawab ke atas kemiskinan dan kemunduran di negeri Kelantan dan Terengganu dan Kedah. Katanya keadaan itu memaksa anak-anak muda merantau ke negeri-negeri lain termasuk Pulau Pinang dan menjanjikan peluang pekerjaan. Sehingga kan cuba hampa fikir, sehingga kan rakyat negeri Kedah, Kelantan, Terengganu terpaksa keluar daripada negeri mereka pergi cari makan dekat negeri yang hampa dok kata apa DAP lah, Pakatan Harapan ni, KP lah, apalah. Sehingga kan yang daripada orang-orang negeri, penduduk rakyat negeri Kedah, Kelantan, Terengganu kena keluar daripada negeri mereka pergi cari makan dekat negeri yang dok kata negeri DAP, negeri Pakatan Harapan. Walaupun Pulau Pinang lebih kecil dari ketiga-tiga negeri ombak hijau tu, namun pembangunan negeri Pulau Pinang lebih baik dengan rekod pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam negara pada tahun 2021 pada kadar 6.8% di saat krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19. Sumbangan kepada KDNK pula meningkat kepada kadar 7.1% bagi tahun yang sama. Kenyataan Muhammad Sanusi baru-baru ni kononnya Kedah diarah menjadi miskin hanyalah cobaan untuk menutup kelemahan kepimpinan PAS. Cuba tengok, Sanusi dia keluarkan kenyataan, dia kata Kedah diarahkan menjadi miskin. Lepas tu, bila orang balas balik kenyataan dia tu, kenyataan Muhammad Sanusi baru-baru ni kononnya Kedah diarah menjadi miskin hanyalah cobaan untuk menutup kelemahan PAS. Ni lebay-lebay ni, dia nak tutup kelemahan dia. Oh, dia katalah negeri-negeri PAS semua diarahkan menjadi miskin. Padahal ini betul lah apa yang dikatakan oleh Fahmi ni. Dia kata menutup PAS lebay PAS Hadi ni, dia nak tutup kelemahan pimpinan PAS menjelang pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Katanya di dalam kenyataan hari ini, mereka nak tutup kesalahan mereka, kelemahan mereka, kebodohan mereka. Mereka nak salahkan orang lain. Okey, kita sambung. Terdahulu, Sanusi mendakwa pentadbiran Kedah sama ada yang sekarang atau sebelum ini tertakluk kepada dasar persekutuan dalam hal penggunaan tanah dan itu membawa kepada kadar kemiskinan yang tinggi. Katanya, negeri terbabit memiliki kawasan yang luas tetapi diarah untuk menanam padi dan yang disifatkannya sebagai tanah paling murah. Okey. Sementara itu Fahmi berkata kenyataan Sanusi seolah-olah menyalahkan industri penanam padi di atas kemiskinan Kedah. Katanya kenyataan itu ibarat menyalahkan pesawah atas kemunduran negeri itu yang menurutnya berpunca daripada kegagalan pentadbiran PAS sendiri. Sanusi mengeluh Kedah terpaksa menyediakan 130,000 hektar tanah untuk penanam padi, iaitu 13.8% keluasan negeri tersebut. Namun ini tidak jauh berbeza berbanding Pulau Pinang di mana tanah seluas 12,100 hektar ditanam padi, iaitu hanya 11.5% daripada jumlah keluasan negeri Pulau Pinang.
mengagumkan. Pulau Pinang mencatatkan purata penghasilan padi tertinggi di Malaysia. Pulau Pinang besar mana, geng? Lebih mengagumkan, Pulau Pinang mencatatkan purata penghasilan padi tertinggi di Malaysia pada tahun 2022, mengalahkan Kedah. Penang besar mana? Malah keluaran beras ni daripada Pulau Pinang lebih besar daripada negeri-negeri lain. Jika Pulau Pinang boleh menjadi salah satu penyumbang utama kerana tanpa mengabaikan sektor-sektor pertanian, mengapa perlu Sanusi mengeluh? Faham tak? Sanusi mengeluh Kedah terpaksa menyediakan 130,000 hektar tanah untuk penanam padi, iaitu 13.8% daripada keluasan negeri Kedah. Namun ini tidak jauh berbeza berbanding dengan Pulau Pinang, di mana tanah dia seluas 12,100 hektar ditanam padi, iaitu 11.5% daripada jumlah keluasan negeri Pulau Pinang. Lebih mengagumkan, Pulau Pinang mencatatkan purata penghasilan padi tertinggi di Malaysia pada tahun 2022, mengalahkan Kedah. Jika Pulau Pinang boleh menjadi salah satu penyumbang sektor ekonomi utama negara tanpa mengabaikan sektor pertanian, mengapa perlu mengeluh? Mengapa Sanusi perlu mengeluh soal kepimpinan amanah itu? Tambahnya, amat pelik melihat data yang merekodkan kemiskinan mutlak di Kedah yang tertinggi. Walaupun negeri itu mempunyai hub teknologi Kulim High-Tech Park dan pusat pelancongan terkemuka dunia seperti Pulau Langkawi. Jelasnya setakat 2019, kadar kemiskinan mutlak di Kedah adalah 8.8%, Kelantan 12.4% dan Terengganu 6.1%. Sebaliknya, kadar kemiskinan mutlak di Selangor dan Pulau Pinang adalah masing-masing 1.2% dan 1.9%. Hakikatnya, kerajaan PAS Kedah tidak memainkan peranan secukupnya untuk membangunkan industri tempatan dan menarik masuk pelaburan antarabangsa yang berkualiti. Pelaburan yang masuk ke Kulim High-Tech Park dicapai di atas usaha agensi kerajaan persekutuan. Kulim High-Tech tu pun dekat Kedah, dia dimasukkan oleh kerajaan pusat, bukan kerajaan negeri. Okey, sekali lagi cakap, pelaburan yang masuk ke Kulim Kedah dicapai atas usaha agensi kerajaan pusat, kerajaan persekutuan seperti MIDA dan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, manakala Pulau Langkawi juga telah dimajukan oleh Lembaga Pembangunan Langkawi. Sejauh mana usaha kerajaan PAS Kedah dalam menarik pelaburan sebegini, ujarnya. Justru tambah Faiz yang juga anak bekas Presiden PAS Rakyat Kedah, Kelantan, Terengganu perlu menilai betul-betul parti manakah yang harus dipilih bagi mentadbir di peringkat negeri. Okey. Habis itu. Kita sendiri nilai Kulim High-Tech Park dekat Kulim tu, macam aku balik semalam pun daripada Kulim, akan lalu Kulim High-Tech, Jalan Penanti, sekeliling situ pun yang memajukan kawasan situ bukan daripada intensif daripada kerajaan negeri. Ia adalah kerajaan pusat, dan kerajaan negeri hanya menguruskan saja. Itu pun kerajaan pusat yang buat masuk. Samalah dengan Langkawi, itu pun kerajaan pusat yang buat pelaburan dekat Langkawi. Adakah bila PAS Sanusi Bat memerintah Kedah ni, dia jadi menteri besar, adakah dia mengangkat lagi kemajuan, dia kembangkan lagi kemajuan, kemudahan, peluang pekerjaan kepada rakyat? Sebab kita dah habis PKP dah 2 tahun dah. Apakah yang Sanusi buat untuk rakyat, menyediakan untuk rakyat keluar daripada kemiskinan? Apa yang dia buat?
Malah rakyat Kedah lebih sangat ramai yang keluar daripada negeri Kedah. Apa? Sebab apa? Sebab peluang pekerjaan tak ada. Terpaksa pergi cari tempat kerja lain. Terpaksa usaha pergi cari peluang pekerjaan sehingga kan ada yang piluak ke sampai Singapura. Sebab apa? Sebab nak bekerja. Yang nak sampai Singapura pun sebab dia nak gaji dia tinggi. Sebab dekat Kedah tak ada. Kan? Habis pun dia kena pergi kerja dekat Penang. Tu pun dia duk ulang alik hari-hari. Berapa ratus ribu rakyat duk ulang alik. Pagi masuk kerja dekat Penang. Petang malam baru balik. Kalau hampa perasan, kalau lepas maghrib, lepas isyak pukul 10, pukul 11, berapa ramai orang baling ni, dia duk ulang alik balik. Kerja kilang dekat Penang. Balik esok pagi pula. Bayangkan. Sebab dia Kedah tambah-tambah di Baling. Ada apa? Cuba berfikir ni dekat daerah Baling ni. Orang kata hulu. Apakah peluang pekerjaan yang kerajaan negeri dapat sediakan kepada rakyat Baling? Habis pun kena pergi Sungai Petani. Jadi, cuba fikir kan. Sampai bila duk semang pumpam lah apa semua. Samalah seperti dia semang kata, oh Kedah dapat pelaburan paling besar sekali tahun lepas. Dia menipu. Menteri Besar Kedah Sanusi Makno menipu. Macam pelaburan yang masuk paling besar adalah Selangor. Oh, dia kata, oh kita Kedah dapat nombor 2 pelaburan paling banyak. Hanya masuk berapa puluh bilion je. Yang lain nombor 1 Selangor, Johor, Sarawak, Sabah, negeri-negeri lain. Ni negeri Kedah duduk nombor 6. Pelaburan paling besar pun nombor 6. Cuba tengok, dia menipu rakyat Kedah tu. Hak yang walaun hak yang duk sokong sampai hari ni. Sebabkan apa? Sebab dia gunakan agama. Oh, dia menakut-nakutkan, oh negeri kita orang dah ambil. Itu orang dah ambil, ini orang dah ambil. Sedangkan adakah kerajaan Anwar duk jual aset negara, duk pergi gadai aset negara? Adakah? Berbeza dengan pemerintahan Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri. Cuba hampa bayangkan dalam masa 4 tahun saja, kerajaan pusat buat hutang 900 bilion. Waktu Najib jatuh itu, pilihan raya yang ke-14, hutang negara baru ada 600 bilion lebih. Naik Mahathir, Pakatan Harapan ketiga itu 22 bulan, Mahathir dah buat hutang 200 bilion dah. Dalam masa 22 bulan, Mahathir dah buat hutang 22 bilion. Naik Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri, sehinggalah Anwar Ibrahim duk pegang jawatan Perdana Menteri, hutang negara 1.2 trilion. Kalau total kita nak kena bayar balik semua 1.5 trilion. Apa bayangkan? Mereka buat apa dengan duit waktu mereka memerintah? Adakah sewaktu PAS ada di dalam kerajaan pusat PAS ni fikirkan untuk memajukan Kelantan, menyelesaikan masalah di Kelantan, di Kedah, di Terengganu? Adakah mereka buat ketika mereka ada di dalam kerajaan pusat? 33 bulan mereka ada di dalam kerajaan pusat. Apa yang mereka buat untuk rakyat 3 negeri PAS ni? Apa yang mereka buat? Adakah tahun yang kedua, tahun yang ketiga ataupun sekarang ni bila PAS dia dah tak jadi kerajaan, kemudahan, keperluan asas rakyat Kelantan tu dah selesai? Malah lagi teruk, lagi teruk. Masalah ayak ni gila-gila lagi teruk daripada sebelum ni. Pai ayak bukan main teruk, kotong, hitam, bukan semata keruh aja, bukan semata macam teh aja, hitam. Hampa fikir itu, ayak pai Kelantan hitam. Jadi geng, kita boleh fikirlah geng, ini semua betul-betul ya, bukan nak cakap depa hanya nak kuasa, depa hanya memikirkan macam mana aku nak dapat kedudukan, macam mana aku nak buat supaya parti aku ni duduk di dalam kerajaan, kami boleh dapat dana, kami boleh dapat duit. Tapi rakyat tetap terabai. Bayangkan 30 tahun di Kelantan PAS jadi kerajaan. Setiap tahun akan dapat peruntukan dan setiap tahun-tahun macam kehadapan akan dapat macam peruntukan lebih. Kan? Contoh macam tahun ni macam 200 juta. Tahun depan naik 230 juta. Bukan. Betul. Macam 230 juta. Lepas tu makin naik. Dan dalam sejarah PAS memerintah Kelantan,
Tahun ini Anwar Ibrahim bagi peruntukan 1 bilion lebih. Tak pernah dibuat oleh Perdana Menteri sebelum ini. Selama berpuluh tahun kita dah merdeka, Anwar Ibrahim naik jadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim bagi peruntukan yang terbesar kepada semua negeri di dalam negara kita. Tak pernah dibuat oleh kerajaan sebelum ni. Ismail Sabri, Abah Muhyiddin, Abah Sakau, apa semua geng-geng pimpinan Perdana Menteri Tun Mahathir tak pernah bagi peruntukan yang terbesar kepada kerajaan-kerajaan negeri yang ada di dalam Malaysia. Anwar Ibrahim yang satu-satunya bagi peruntukan yang sangat-sangat besar kepada kerajaan-kerajaan negeri, sebab Anwar Ibrahim memikirkan rakyat-rakyat yang menetap di dalam negeri-negeri tersebut. Anak-anak bolehlah belah hidup Selangor, KL, duduk negeri-negeri Pakatan Harapan. Mudah, tak ada masalah hayat apa semua kan. Berjuta-juta rakyat sekeliling Malaysia main duduk dekat negeri Selangor. Hampa anak-anak senang lah. Ni bayangkan ni, mak bapak hampa yang duduk di kampung ni, yang duduk kena usung, yang duduk usung ayak, duduk macam duduk kena tunggu lori main hantar ayak lagi. Bayangkan, fikir untuk mak bapak kita. Hampa tak apalah, hampa balik mengundi, lepas tu hampa belah daripada kampung hampa. Ni bayangkan ni, orang tua kita yang duduk dekat kampung ni, yang kena hadap segala masalah, keperluan-keperluan mak bapak kita ni, depa yang duk kena hadap. Hang tak apa, hang balik seminggu 2 minggu, lepas tu terus hang balik tempat kerja hang. Jadi cuba fikirlah untuk rakyat Kelantan, fikir pakai akal. Sudah 30 tahun PAS memerintah. Jadi fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Sampai bila kita nak diperbodohkan oleh pimpinan-pimpinan lebay-lebay yang terdahulu, sehingga hari ni takkanlah kita tak boleh fikir. Mereka boleh merasuah rakyat. Mereka sudah rasuah. Mereka nak tutup kesalahan mereka. Mereka kata itu sedekah. Cuba bayangkan betapa bobroknya pimpinan-pimpinan yang menunggang agama, mempergunakan agama demi nak meraih undi. Bila mereka dapat kedudukan, mereka dapat jadi menteri, adakah mereka memudahkan hampa balik? Cuba hampa fikirkan. Jadi subscribe, like, komen dan share.